Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini, kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung bagi kelas tadabbur bagi surah Al-Infitar. Dan insya-Allah untuk petang ini kita akan menyambung semula untuk renungan kita menerusi surah Al-Infitar ini. Dan insya-Allah saya ini sudah. Okey. Tempoh hari kita berhenti ayat yang ke-14. Sudah rasanya. Kita sambung ayat 15 ke? Lupa dah saya. 15 tadabbur kedua. Okey. Okey, kita pergi kepada renungan yang kedua bagi ayat yang ke-15. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaslaunaha yaumaddin. Api neraka itu akan dinyalakan untuk mereka, yakni pada hari pembalasan. Pada perkara pengajaran yang kedua, di sini menerangkan pada kita ada beberapa perbuatan dan juga golongan atau amalan yang menyebabkan mereka ini tergolong di kalangan golongan yang akan dinyalakan api neraka Allah Ta'ala untuk mereka. Dan mereka menjadi golongan yang terawal. Mereka menjadi golongan yang terawal. Ini seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, inna awwala ma tus'aru bihi naru jahannam. Sesungguhnya mereka di antara orang yang terawal yang akan dinyalakan bagi mereka api neraka Jahannam itu. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang mati syahid. Dalam hadis itu menyebutkan yang pertamanya adalah orang yang mati syahid. Iaitu dalam hadis menyatakan apabila dia mati di medan perang, lalu Allah Ta'ala memanggilnya dan berfirman, untuk apakah kamu berperang? Lalu dia menjawab, aku berperang untuk Allah dan Rasulnya. Maka Allah berfirman, kadzibta, kamu telah berbohong. Ya, kamu telah berbohong. Sesungguhnya kamu berperang untuk kamu dipanggil sebagai jari. Jari ini adalah merujuk kepada orang yang berani. Ya, maknanya dia pergi berperang di medan peperangan bukan disebabkan kerana dia hendak mengharapkan mati syahid atau mengharapkan pahala ganjaran dari Allah. Sebaliknya dia inginkan pujian, diinginkan orang menjulang namanya sebagai pewira, sebagai
wira dan juga sebagai orang yang berani dan ingin mendapatkan puji-pujian itu, maka akhirnya orang yang mati syahid ini dinyalakan untuknya api neraka Allah dan dia menjadi orang pertama yang menyalakan api neraka. Dan yang kedua, maknanya dekat sini pengajaran dia adalah larangan untuk kita bersifat riya ataupun bersifat sum'ah, yakni kita nak memperdengarkan kebaikan kita pada orang lain atau ingin memperlihatkan kebaikan kita kepada orang lain disebabkan kerana kita ingin mendambakan pujian ataupun kita mendambakan sebagai sebutan dan apa-apa faedah ganjaran duniawi yang lain. Maka orang Islam yang seperti ini yang akan menjadi manusia pertama yang menyalakan api neraka atau dinyalakan neraka untuknya mendahului orang-orang kafir. Mendahului orang-orang kafir. Yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Ini juga disebutkan di dalam hadis yang sama. Di dalam hadis itu menyatakan antaranya adalah orang yang alim, orang yang menuntut ilmu atau orang yang berilmu. Lalu Allah berkata kepadanya, sesungguhnya untuk apakah engkau belajar dan mengajarkan ilmu? Lalu dia mengatakan, kerana aku ingin menyampaikan ilmumu ya Allah dan tidaklah aku menuntut melainkan kerana-Mu dan menyampaikannya. Lalu Allah berfirman, engkau telah berbohong. Sesungguhnya engkau menyampaikannya disebabkan kerana engkau ingin engkau digelar sebagai seorang yang alim. Ya, engkau ingin manusia memujimu, memujamu sebagai orang yang alim melebihi orang yang lain dan engkau tidaklah menyampaikan ilmu itu melainkan disebabkan kerana engkau bertujuan untuk mengharapkan dunia di sebaliknya berbanding ilmu yang bermanfaat. Berbanding ilmu yang bermanfaat. Baik, ini adalah golongan yang kedua. Apabila orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya atau yang menuntut ilmu kerana hendak dipanggil alim, hendak dipuja atau hendak mendapatkan populariti dan seumpama dengannya. Dan yang ketiga adalah orang yang membaca Quran. Dipanggil di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman, kenapakah engkau membaca Al-Quran? Lalu dia mengatakan, tidaklah aku membaca kalammu kerana ingin mendekatkan diriku kepadamu. Maka Allah berfirman, kadzabta, kau telah berbohong. Sesungguhnya tidaklah engkau membaca Al-Quran ini melainkan engkau mengharapkan agar engkau dipanggil qari, yakni seorang yang mahir membaca Quran atau seorang yang sedap membaca Quran atau seorang yang dipuja-puja, disebut-sebut dengan kelunakan bacaan Al-Quran kamu. Dan kamu membaca tidaklah melainkan untuk mengharapkan ganjaran daripada dunia semata-mata, tidak mengharapkan daripadaku akan pahala. Maka akhirnya dicampakkan dan dinyalakan ia akan api neraka dan Quran tidak memberikan syafaat untuknya. Dan yang keempat, dipanggil orang yang bersedekah. Lalu dinyalakan api neraka untuknya dan dihumbankan ia ke dalamnya. Kerana apabila Allah bertanya, untuk apakah engkau bersedekah dan apa yang telah engkau buat dengan harta yang aku berikan pada kamu? Lalu dia menjawab, tidaklah aku mendapat daripada kurniaanmu melainkan aku menginfakkannya. Maka Allah berkata, untuk siapakah engkau menginfakkannya? Pada jalanmu dan keredaanmu. Lalu Allah berfirman, engkau berbohong. Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkannya melainkan kerana engkau ingin engkau digelar sebagai jawad ataupun sakha, yakni orang yang pemurah dan orang yang suka memberi. Lalu engkau suka untuk disebut-sebut pemberianmu dan engkau suka untuk dibanding-bandingkan pemberianmu ke atas pemberian orang lain.
lalu dinyalakan api neraka untuknya dan dihumbankan ia ke dalam neraka Allah wal'iyadzubillah. Dan yang kelima adalah orang yang memulakan perbuatan syirik. Ini juga disebutkan di dalam hadis yang lain di mana Rasulullah SAW bersabda, baginda menyatakan bahawasanya apabila didatangkan yukta bi jahannamin yaumal qiyamah, apabila dibawa datang neraka jahanam pada hari kiamat, yakni di mahsyar. Kemudian neraka berkata, faqalatin nar umirtu an wukilta ala thalath, aku telah diperintahkan oleh Tuhanku untuk menyalakan api neraka ini kepada 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang memulakan perbuatan syirik dan mengajak orang kepada syirik. Orang yang memula mengadakan syirik dan orang yang mengajak orang kepada syirik. Maknanya dialah orang pertama yang pergi menyeru batu umpamanya atau pokok atau mendakwa patung itu sebagai Tuhan dan sebagainya, sehingga orang pun terikut-ikut lalu disyirikkan olehnya. Maka ini adalah golongan yang pertama di kalangan orang kafir yang akan dinyalakan untuknya api neraka jahanam. Adapun yang kita baca tadi 4 orang yang pertama, itu semua adalah daripada kalangan orang Islam yang akan dinyalakan api neraka untuknya. Adapun yang kelima kita bacakan ini adalah daripada kelompok orang-orang yang bukan Islam. Baik, yang keenam, orang yang membuat patung atau membina tempat syirik dan alat-alat syirik. Ini pun termasuk juga yang mana Nabi menyebutkan al-musawwarun. Antara mereka yang neraka cari tadi 3 orang, adapun orang yang kedua adalah al-musawwirun, iaitu orang-orang yang telah pun membina patung, memahat patung, melakar patung dan juga membuat apa-apa saja rumah ibadat ke, alat sembahan ke, dan yang seumpama dengannya untuk dijadikan sebagai sembahan atau sekutu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk daripada golongan orang-orang yang akan dinyalakan api neraka Allah Subhanahu wa taala untuknya. Disebab tu kita kena berlindung daripada tergolong di kalangan golongan mereka yang mereka cipta atau yang mengada-adakan syirik, yang mengada-adakan syirik atau mereka cipta syirik lalu diikuti oleh orang-orang yang lain, lalu diikuti oleh orang-orang yang lain yang bersama-sama melakukan syirik atas perbuatan yang dianjurkan olehnya, atas perbuatan yang dianjurkan olehnya. Baik, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya jangan seseorang itu memulakan perbuatan syirik ataupun mengajak orang kepada syirik. Termasuklah seperti orang yang menjadi bomoh, orang yang menjadi tukang sihir, orang yang menjadi tukang tilik, yang menyebabkan atas sebab perbuatan dia itu menjadikan orang ramai pergi untuk bertemu dengannya, menilik daripadanya dan juga menenung nasib daripadanya, sehinggakan orang menjadikan dia sebagai rujukan. Maka benda-benda ini semua adalah perbuatan yang menyeru kepada kesyirikan. Perbuatan yang menyeru kepada kesyirikan. Baik. Okey, seterusnya. Yang seterusnya adalah tadi orang yang membuat patung dah sentuh. Yang ketujuh, yang terakhir adalah orang yang berkuasa serta melampaui batas. Orang yang berkuasa serta melampaui batas dengan melakukan kezaliman. Dengan melakukan kezaliman. Ini yang disebutkan dalam hadis
iaitu Al-Jabbarun. Al-Jabbarun adalah merujukkan orang yang menggunakan kuasanya, menggunakan kedudukannya adalah untuk menzalimi, menindas dan menyakiti orang-orang bawahannya ataupun melakukan kerosakan dan pembunuhan dengan sewenang-wenangnya. Ini menunjukkan pada kita tidak boleh seseorang itu untuk menggunakan kekuasaan, kedudukan dan apa yang ia miliki itu adalah untuk menindas orang lain, mengambil hak orang lain atau membunuh dengan sewenang-wenangnya dan seumpama dengannya, maka ia termasuk di antara perbuatan yang menyebabkan seseorang itu akan dinyalakan api neraka baginya. Akan dinyalakan api neraka baginya. Jadi ini ada 7 golongan seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Baik. Itu untuk pengajaran yang kedua. Kemudian kita pergi kepada pengajaran yang ketiga, di mana pada ayat ini Allah menyatakan yaslaunaha yaumaddin, yakni dinyalakan api neraka itu untuk mereka pada hari pembalasan. Cuma ulama bincang bagaimanakah api neraka itu dinyalakan untuk mereka. Bagaimanakah api neraka itu dinyalakan untuk mereka. Dinyalakan api neraka kepada ahli neraka itu, dinyalakan api neraka kepada ahli neraka itu adalah mengikut kadar dosanya. Mengikut kadar dosanya atau mengikut kadar kejahatannya. Mengikut kadar dosanya dan juga mengikut kadar kejahatannya. Ya. Baik. Yang pertama sekali, sebab kita ambil pengajaran dekat sini, bakaran api neraka mengikut kadar kejahatan seseorang. Jadi Allah tu Maha Adil. Allah tidak akan mengazab lebih daripada kadar seseorang itu. Maka Allah mengazabnya setimpal dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Maka di sini yang pertama disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis baginda menyatakan bahawasanya api neraka ini akan dinyalakan, api neraka ini akan dinyalakan dan akan membakar, dinyalakan dan akan membakar seseorang itu mengikut kadarnya. Yang pertama yakni dengan kadar buku lali. Yang pertama adalah dengan kadar buku lali. Maksud kadar buku lali ini adalah di mana api neraka itu hanya sampai pada kadar buku lalinya sahaja. Api itu hanya membakar sehingga buku lalinya sahaja. Maknanya tidak melebihi daripada paras buku lalinya. Tidak melebihi daripada paras buku lalinya. Ini disebutkan dalam hadis. Siapa yang tertimpa api neraka pada kadar buku lali ini, seperti contohnya adalah Abu Talib. Di dalam hadis menyatakan Abu Talib, bapa saudara Nabi, dinyalakan api neraka untuknya sampai kadar buku lali sahaja. Disebutkan di dalam hadis di mana diambilnya satu terompah daripada neraka lalu dibakarkan di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dibakar di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dipakaikan kepada Abu Talib, di mana sandal atau sepatu yang dipakai oleh Abu Talib itu hanya sampai pada kadar buku lalinya sahaja. Walaupun sampai pada kadar buku lali, bila dipakai oleh Abu Talib menyebabkan otaknya menggelegak. Otaknya menggelegak sehingga menyebabkan terpecahnya otaknya dan kepalanya itu.
sehingga menyebabkan terpecahnya otaknya daripada kepalanya itu. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya siksaan bakaran api neraka Allah walaupun hanya pada kadar buku lali. Dan itulah seringan-ringan siksaan azab di dalam api neraka, di mana kadar apinya sampai pada buku lali sahaja. Itu adalah mereka yang paling ringan siksaannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dikhususkan kepada Abu Talib semata-mata. Yang kedua, sampai pada paras lutut. Api itu boleh leveling, maknanya dia boleh dilevelkan siksaan itu. Yang kedua, Allah tinggikan, julangkan api itu sampai kepada paras lutut. Ini adalah orang yang kedua yang mendapat siksaan yang paling ringan di dalam neraka Allah. Ini yang kedua yang paling ringan. Yang ketiga adalah di mana api neraka itu mencecah sampai kepada paras pinggang mereka. Yang keempat, api neraka itu mencecah sampai kepada paras dada mereka. Yang kelima, api neraka itu mencecah sehingga sampai kepada paras leher, atau setengah riwayat disebutkan sampai paras mulut, sampai paras hidung ataupun mulut. Ini seperti mana yang disebutkan dalam sebahagian riwayat hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau yang paras buku lali seperti mana Abu Talib itu pun boleh menyebabkan kepalanya hancur berkecai setiap kali dipakaikan padanya sandal itu. Bayangkan bagaimana keadaannya jika seseorang yang apinya sampai lutut, sampai pinggang, sampai dada atau sampai leher. Tetapi yang paling dahsyat sekali, adalah peringkat yang keenam, di mana api neraka itu mengepung mereka pada 6 penjuru. Api neraka itu mengepung mereka pada 6 penjuru, yakni bahagian depan, bahagian belakang, bahagian kanan, bahagian kiri, bahagian atas dan bahagian bawah. Jadi semuanya ada 6 penjuru. Depan, belakang 2, kanan, kiri 4, atas, bawah. Jadi semuanya ada 6 penjuru. Dalam arti kata yang lain, menunjukkan pada kita tidak ada ruang sama sekali untuk ahli neraka ini melepaskan diri daripada api neraka Allah yang mengepung mereka. Ini adalah siksaan yang paling keras, siksaan yang paling berat dan siksaan yang paling dahsyat kepada ahli neraka, bukan lagi sekadar paras-paras tertentu daripada tubuhnya, tetapi Allah Ta'ala jadikan api itu terus menyelimutinya dan mengepungnya daripada mana-mana bahagian arah pada diri mereka itu. Ini adalah merupakan siksaan api neraka yang paling keras yang menimpa kepada orang-orang kafir, musyrik atau orang munafik, dan juga termasuk daripadanya adalah orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang telah melazimi melakukan perbuatan dosa yang besar tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Baik. Sekarang ni kita pergi pada ayat ke-16. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma hum 'anha bighaibin. Yang bermaksud Allah Ta'ala menyatakan, dan mereka sentiasa berada dalam azab siksanya, yakni azab siksaan neraka, tidak ghaib daripadanya. Baik, di sini saya bacakan tafsiran dulu. Apa makna bighaibin? Bighaibin memberi kepada 2 maksud. Yang pertama, tidak ghaib itu maknanya adalah ahli neraka tidak akan dapat
meloloskan diri atau melepaskan diri atau melarikan diri daripada api neraka itu. Ya, sama sekali mereka tidak akan dapat lari, tidak boleh keluar daripada neraka itu setelah mana mereka masuk ke dalamnya. Ya, bila mereka dah masuk ke dalam neraka, mereka tidak mampu sama sekali untuk keluar daripada neraka itu kembali. Ya, tak boleh keluar dah. Ya, tak boleh keluar dah. Sebab tu Allah Ta'ala kata tidak ghaib daripadanya. Maknanya ahli neraka tu tak boleh ghaib. Ghaib kat sini hilang. Maknanya menghilangkan diri atau melarikan diri setelah mana mereka dimasukkan ke dalam neraka itu. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, bighaibin dekat sini, maknanya adalah mereka ahli neraka itu sama sekali ya tidak akan mampu untuk mati. Ya, untuk mati agar mereka terlepas daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ghaib dekat sini maknanya adalah dimatikan. Ya, sebab mereka mengharapkan lepas mereka diseksa, mereka dimatikan. Kenapa mereka dimatikan? Supaya mereka tidak perlu diseksa lagi di dalam neraka itu. Ya, supaya mereka tidak lagi perlu diseksa di dalam neraka itu. Sebab tu Allah Ta'ala menafikan dengan mengatakan mereka sama sekali tidak akan lenyap daripada neraka itu, bahkan setelah mereka mati, mereka akan dihidupkan semula, dan bila mereka diseksa, mereka mati kembali, mereka dihidupkan kembali. Ini seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat Quran, fayuqda alaihim fayamutu fala yukhaffafu anhum min adzabiha. Kata Allah, lalu dihukumkan ke atas mereka siksaan dan menyebabkan mereka mati. Lepas tu Allah hidupkan mereka balik dan Allah membiarkan mereka dalam keadaan sedemikian selamanya. Menunjukkan bahawasanya mereka bukan sekadar tak boleh melarikan diri daripada neraka Allah, tetapi sebaliknya mereka tidak akan mati dan tidak akan rosak dan tidak akan fana di dalam neraka itu. Mereka akan terus kekal di dalam neraka itu dalam keadaan terseksa selama-lamanya, walaupun mereka berharap agar mereka fana ataupun mereka mati ataupun mereka hilang di dalam neraka itu setelah mana mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang ni kita tengok tadabbur yang pertama. Tadabbur yang pertama daripada ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-16 ini. Bila Allah menyatakan ahli neraka sama sekali tidak akan dapat melarikan diri, melepaskan diri daripada neraka itu, ini kerana kedahsyatan siksaan api neraka itu. Yang kedahsyatan siksaan yang telah disediakan kepada ahli neraka itu. Kenapakah mereka tak boleh melarikan diri? Disebabkan kerana dahsyatnya siksaan api neraka yang telah disediakan untuk ahli neraka itu. Yang telah disediakan untuk ahli neraka itu. Maka oleh kerana siksaan yang telah disediakan pada ahli neraka itu adalah sangat berat, menyebabkan mereka tak mampu melarikan diri. Baik, apakah bentuk siksaan yang telah disediakan untuk mereka? Banyak. Yang pertama dekat sini, kepanasan api nerakanya yang sepanas 70 kali ganda. Yang pertama sekali, siksaan yang mengepung mereka itu, yang menyebabkan mereka tidak mampu melarikan diri daripadanya, adalah kerana siksaan api neraka yang panasnya 70 kali gandaan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, di mana baginda Nabi SAW bersabda, fuddilati naru jahannam ala narikum sab'ina juz'an. Sesungguhnya telah pun dilebihkan bakaran panas api neraka Allah ke atas api dunia kamu itu dengan 70 kali ganda.
Ya, maknanya kalau kita lihat dekat dunia ini, benda yang paling panas Allah Ta'ala ciptakan adalah merupakan matahari. Benda yang paling panas Allah ciptakan di dunia ini adalah matahari. Cuma Allah bagi tahu perbandingan ianya dengan api neraka di akhirat, iaitu seperti mana 70 kali ganda daripada kepanasan matahari. 70 kali ganda berbanding kepanasan matahari. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya kepanasan api neraka itu bukanlah kepanasan yang biasa, tetapi kepanasan yang bukan kepalangnya lagi, kerana matahari yang panas ini jika mendekati bumi pun menyebabkan air laut itu menggelegak. Sebelum ni kita pernah ceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Allah sebut wa idzal biharu fujirat, apabila air laut menjadi panas, kerana Allah telah mendekatkan matahari kepada bumi, pun boleh menyebabkan air laut ini menjadi lebih panas. Dalam masa yang sama, menunjukkan kepada kita bagaimanakah sifat api neraka yang 70 kali ganda kepanasannya. Kemudian yang kedua, naungan yang panas. Bagaimana ahli neraka hendak melarikan diri sedangkan tempat berteduh. Naungan ni maknanya tempat berteduh di dalam neraka itu juga adalah sangat panas. Ini seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Di mana di dalam ayat Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Kata Allah Taala wa dhillin dalam surah Al-Waqiah. Wa dhillin maknanya adalah dan dhil. Dhil ni adalah merujuk kepada tempat berteduh. Dan tempat berteduh. Dan tempat berteduh bagi ahli neraka itu di dalam neraka itu sendiri pun yahmum, tersangat panas. Tersangat panas. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya kepanasan itu bukanlah kepanasan yang biasa, tetapi bukan sekadar panas apinya, tetapi panas juga tempat berteduh dalam neraka. Kata para ulama, ada 4 tempat berteduh dalam neraka. Yang pertama adalah binaan. Binaan rumah di dalam neraka yang disediakan kepada ahli neraka itu sendiri pun panas dan tidak meneduhkan atau menyejukkan mereka. Walaupun di dalam neraka ada binaan yang disediakan untuk ahli neraka, tapi binaan itu tidak sejuk. Bahkan binaan itu juga adalah panas, tidak meneduhkan mereka. Yang kedua iaitu bukit ataupun lembah yang ada di dalam neraka itu pun tidak menyejukkan. Walaupun mereka lari untuk berteduh di bawah lembah, di bukit di dalam neraka, lembah dan bukit itu juga adalah sangat panas. Yang ketiga adalah pokok-pokok. Mereka berteduh dan bernaung di bawah pokok-pokok zakum yang berada dalam neraka pun, bayang-bayang pokok itu pun mengeluarkan haba yang panas. Last sekali, iaitu Allah jadikan awan-awan yang berada, gumpalan awan hitam yang berada dalam neraka. Kemana saja ahli neraka itu pergi, awan itu akan mengikurinya dan mereka akan tetap akan terdedah kepada bahang kepanasan walaupun mereka cuba berteduh di bawah awan-awan itu. Baik, yang ketiga adalah bauan dan udara. Bauan dan udara. Kalau kita tengok di dalam neraka ini, dia juga ada mengeluarkan bauan, aroma. Dalam masa yang sama, dalam neraka juga ada mengeluarkan haba udaranya. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa kata Allah? Fi samumin wa hamim. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
haba atau udara di dalam neraka itu sifatnya hamim, panas. Tapi bau dia, bau neraka tu apa? Allah kata fi samum, beracun. Fi samum wa hamim. Bau aroma dalam neraka itu beracun. Sedangkan udara di dalam neraka itu hamim, sangat panas. Seperti macam kita duduk di sebelah kawah yang airnya menggelegak. Sebab hamim dalam bahasa Arab merujuk kepada maksud air yang menggelegak. Seolah-olahnya kita duduk seperti bekas yang sedang dimasak dengan air menggelegak, kita duduk menghampiri dengan bekas itu, sudah pasti kita akan merasa bahang yang amat panas. Maka itulah bagaimana azab yang akan mengepung mereka yang berada dalam neraka, sehingga kan bauan dan udara dalam neraka itu pun menyeksakan ahli neraka dan tidak ada ruang untuk mereka mendapat kenikmatan, apatah lagi meloloskan diri, melepaskan diri daripadanya. Kemudian adanya julang api. Disebutkan julang api ini adalah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat Quran, tasla naran hamiyah. Tasla ni maknanya ketinggian. Julang api ni maknanya api itu boleh meninggi. Dalam riwayat yang ditafsirkan oleh sebahagian ahli tafsir, makna tasla naran hamiyah adalah merujuk bagaimana api itu ketinggiannya akan menjulang adalah antara bumi sehingga kepada langit yang ketujuh. Maknanya nak katakan api neraka ini dia boleh menjulang dengan begitu tingginya seperti jarak antara bumi dengan langit yang ketujuh. Ini adalah merupakan satu jarak yang sangat tinggi dan juga satu jarak yang amat jauh. Kemudian yang seterusnya adanya letupan api. Apakah yang dimaksudkan dengan letupan api? Letupan api dekat sini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat. Allah Ta'ala menyatakan ka'annaha bisyararin kalqas. Innaha tarmi bisyararin kalqas. Ka'annaha jimalatun suf. Apa maksud letupan api? Maknanya api neraka ni, di dalam neraka ni dia ada bukit-bukit atau dia ada gunung-gunung. Yang mana bila sampai kepada tahap panas tertentu, gunung itu akan memuntahkan atau memercikkan api yang sangat besar. Yang mana Allah kata innaha tarmi, sesungguhnya bukit-bukit dalam neraka tu dia akan menembak bisyararin kalqas, letusan api yang amat besar seperti sebuah istana, al-qasr. Maknanya dalam neraka adanya bukit, bukitnya itu sentiasa akan meletupkan api yang besarnya seluar istana, kemudian api itu jatuh menimpa dan membakar ahli-ahli neraka. Seperti gunung berapi lah, kalau istilah mudah untuk kita umpamakan. Perumpamaannya seperti gunung berapi yang meletus, keluar lava, lava tu kena kepada mana-mana saja menyebabkan pembubaran. Ya, tapi lava ni tak adalah dia mercik sampai tinggi. Sebaliknya api neraka Allah apabila dia meletus dan apabila dia meletup, maka apinya itu Allah kata kalqas, keluasannya, kebesarannya adalah seperti istana mahligai yang besar, yang menyebabkan manusia terkepung di dalam api yang tercetus itu atau yang telah meletus itu, menyebabkan mereka tidak ada jalan untuk melepaskan diri atau menyelamatkan diri. Ya, hujan. Okey, baik. Jadi tak apa dengar sebab bunyi apa ni? Hujan kuat sangat. Okey, itu adalah letupan api. Yang seterusnya, suara api neraka.
Mereka tidak dapat melarikan diri daripada neraka itu kerana suara api neraka itu pun suatu siksaan untuk mereka ketika mana mereka berada di dalamnya. Ini contoh dalam firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa kata Allah Ta'ala? Sami'u laha taghayyudan wa zafira. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ahli-ahli neraka tu boleh dengar ngauman neraka, taghayyuz, ngauman kemarahan api neraka itu, wa zafira, dan mereka juga dapat mendengar zafir, siulan suara yang mengerikan daripada perut api neraka, seperti orang yang lapar. Taghayyuz ni suara orang yang menahan marah. Macam kita tengok orang marah kan, dia keluarkan suara macam tu kan. Zafir adalah suara daripada perut seperti orang yang lapar. Kan kita kadang duduk sebelah orang lapar, perut dia berbunyi kan. Maknanya Allah nak bagi tahu ahli neraka tu tengah duduk dalam neraka, mereka masih boleh, telinga mereka sangat jelas mendengar bunyi kemarahan neraka seperti ngauman yang hendak memakan mereka dan melumatkan mereka. Dalam masa yang sama, mereka juga mendengarkan bunyi kelaparan perut api neraka yang ingin menelan dan membakar ahli neraka itu semahu-mahunya. Bahkan dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala disebut, iza ulqu fiha sami'u laha syahiq. Allah kata syahiqan wa hiya tafur. Bahkan ahli neraka itu bila dia nak dilemparkan ke dalam neraka, mereka boleh mendengar syahiq. Syahiq ini adalah merujuk kepada suara buruk. Syahiq ni suara jeritan api neraka, yang sebagian ulama tafsir mengatakan suara jeritan itu adalah lebih buruk daripada suara keldai. Kerana dalam Quran kan Allah Ta'ala bagi tahu suara yang paling buruk adalah suara keldai. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Seburuk-buruk suara itu adalah suara keldai. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya betapa buruknya suara api neraka itu. Kemudian yang ketujuhnya, di dalam neraka itu juga adanya penjaga-penjaga dan pengawal-pengawal yang memukul ahli neraka setiap masa. Yang dimaksudkan pengawal dekat sini adalah para malaikat. Sebab kita kena ingat, malaikat yang menjaga neraka ni ada 3 jenis malaikat. Yang pertama, malaikat Malik. Yang bersama dengan malaikat Malik adalah malaikat Bawwabah, iaitu malaikat-malaikat yang menjaga pintu-pintu neraka. Yang keduanya adalah malaikat yang keduanya disebut sebagai malaikat apa ni? Allahu Akbar pula. Yang keduanya disebut sebagai malaikat khazanah. Disebut sebagai malaikat khazanah. Malaikat khazanah ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, waqala finnari li khazanati jahannam. Dan telah berkata malaikat yang menjaga khazanah ni, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyediakan jenis-jenis siksaan kepada ahli neraka. Dan yang ketiga namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, yakni malaikat yang ditugaskan untuk memukul, menyeksa, mengazab. Jadi ada malaikat yang susunkan alat azab, ada malaikat yang menggunakan alat itu untuk mengazab, kemudian ada malaikat yang menjaga pintu masuk dan pintu keluar neraka agar tidak ada sesiapa yang berjaya meloloskan diri. Siapa yang dah masuk tak akan keluar, melainkan orang-orang yang dikeluarkan atas dasar syafaat Nabi SAW dengan izin rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang mana Allah rakamkan dalam Quran tentang sifat malaikat yang menyiksa ahli neraka ni. Apa kata Allah? Ghilad, syidad. Ghilad ni apa maknanya? Ghilad ni maknanya sangat bengis. Sangat bengis malaikat ini. Tidak ada sifat belas kasihan sama sekali. Kemudian apa kata Allah lagi? Syidad. Syidad ni apa maknanya? Syidad ni maknanya adalah merujuk kepada sangat keras, sangat kuat, sangat perkasa.
Ya, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya betapa dahsyatnya malaikat itu. Ya, adalah sangat kuat, kekuatannya tak berkurangan, kekuatannya tidak hilang. Dalam masa yang sama, dia sangat bengis, tak ada belas kasihan, dan seumpama dengannya. Maka ini menunjukkan kepada kita satu keadaan yang amat mustahil bagi ahli neraka dapat meloloskan diri mereka. Dapat meloloskan diri mereka. Baik, yang seterusnya. Apa dia lagi? Makanan dan minuman. Mereka sama sekali tidak akan dapat melarikan diri daripada neraka itu atau seksaannya, kerana juga disediakan untuk mereka makanan-makanan ahli neraka dan minuman-minuman ahli neraka. Kita dah bincang dah sebahagian daripada itu sebelum ini. Makanan ahli neraka itu adalah terdiri daripada dhari', yakni rumput-rumput yang berduri daripada neraka, yang tumbuh daripada tanah neraka, yang sangat tajam, yang mana Allah kata la yusmin wala yughni min ju'. Siapa yang makan tidak akan kenyang, bahkan siapa yang makan tidak akan gemuk, bahkan dia tidak akan hilang lapar, bahkan dia akan terus buang air setelah memakannya kerana ketajamannya. Kemudian adanya makanan zakum, buah zakum, yang mana buah zakum. Kemudian banyak lagi lah rislin, daging-daging lebihan ahli neraka, dan begitu juga minuman air yang panas dan sebagainya. Yang seterusnya, pakaian. Mereka juga tak boleh melarikan diri kerana di dalam neraka itu adanya pakaian. Pakaian yang telah disediakan kepada ahli neraka itu, sehingga mereka tidak mampu untuk melepaskan diri atau melarikan diri, kerana telah dipakaikan kepada mereka pakaian neraka. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah menyatakan thiyabun min nar, pakaian mereka itu daripada api. Kemudian dalam ayat yang lain Allah kata sarabiluhum min qatiran, maknanya pakaian mereka itu daripada tembaga. Tembaga yang telah dicairkan dengan api neraka lalu dituangkan pada badan mereka untuk menjadi pakaian, macam buat custom. Letak badan mereka, tuang tembaga itu supaya dibentukkan mengikut saiz badan mereka. Jadi mereka tak dapat melarikan diri, dan mereka tidak akan dapat terus mati dalam neraka itu sebab siksaan ini akan berlaku pada mereka secara terus-terusan. Kemudian yang ke-10, apa dia lagi? Anggota jasad mereka. Bagaimana mereka hendak melarikan diri sedangkan Allah menjadikan anggota jasad mereka itu dalam keadaan yang amat besar supaya menyulitkan mereka untuk melarikan diri. Menyulitkan mereka untuk melepaskan diri atau melarikan diri. Seperti mana kalau kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ada menyebutkan, misalan contohnya kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mana ni kejap ya, hadisnya. Baik. Yang mana Allah Taala Nabi menyatakan ma baina mankibai al-kafir masirata thalathata ayyam liraqibil musri'. Jarak antara satu bahu dengan bahu, yakni lebar bahu ahli neraka itu adalah dengan perjalanan 3 hari 3 malam bagi mereka yang menunggang kuda yang pantas. Mereka yang menunggang kuda yang pantas. Bayangkan kalau kita tunggang kuda dengan pantas sekali selama 3 hari 3 malam, itulah lebarnya bahu ke bahu ahli neraka. Menunjukkan kepada kita betapa besarnya tubuh mereka Allah Ta'ala jadikan. Ini adalah untuk menyulitkan pergerakan mereka di dalam neraka supaya mereka tidak mampu melepaskan diri dan keluar melalui pintu neraka itu. Kemudian
Allah jadikan lagi yang ke-11 untuk mereka belenggu dan ikatan. Allah jadikan untuk mereka belenggu dan ikatan seperti mana yang Allah Taala sebut dalam ayat Al-Quran surah Yasin, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Kami telah menjadikan pada leher mereka itu adanya aghlal, adanya belenggu. Ya, adanya belenggu. Maknanya mereka dibebankan di batang leher mereka dan di tangan mereka ikatan, gari. Menyebabkan mereka sukar untuk bergerak kerana tangan mereka diikat pada batang leher mereka dan digari. Mana mungkin mereka dapat melepaskan diri. Kemudian ada punyanya salasil, yakni rantai. Yang Allah sebut dalam Quran, idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Allah kata apa? Al-aghlal. Gari itu diikat, ya, gari itu diikat pada leher mereka dan tangan, sedangkan rantai itu diikat pada kaki mereka. Yang mana dalam ayat yang lain Allah kata tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'a. Panjang, ya, panjang apa ni? Panjang rantai mereka itu adalah 70 hasta. Maknanya tidak mungkin sama sekali mereka dapat melepaskan diri daripadanya. Ya. Kemudian yang seterusnya, tempat pembaringan. Disediakan bagi mereka tempat pembaringan daripada api. Seperti mana firman Allah, lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash, dalam surah Al-A'raf pada ayat 41. Disediakan bagi ahli neraka itu tempat baring daripada batu yang panas, dan di atas mereka diselimuti oleh kain daripada api neraka. Jadi mereka tak mampu nak larikan diri kerana seksaan yang pelbagai telah disiap-siagakan untuk mereka. Yang ke-13, adanya penjara. Maknanya ada sebahagian ahli neraka tu, dia bukan duduk dalam neraka yang luas. Ditangkapnya, dipindahkan dia untuk duduk di dalam penjara di dalam neraka. Duduk di dalam penjara di dalam neraka. Ada dua jenis penjara dalam neraka. Yang pertama namanya dayiqah, yang kedua namanya bulas. Yang pertama ni kita boleh tengok dalam surah Furqan ayat 13. Allah kata, idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranin da'u hunalika thubura. Lantas mereka ini, ahli neraka, akan dicampakkan, disumbatkan ke dalam tempat yang paling sempit di dalam neraka. Inilah penjaranya, tempat yang paling sempit dalam neraka. Allah akan campakkan mereka ke dalamnya, lalu kamu mendengar suara minta tolong mereka untuk keluar daripadanya, sedangkan mereka tidak akan mampu sama sekali keluar darinya. Yang kedua, nama penjara itu bulas. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Baginda menyatakan akan dibangkitkan al-mutakabbirun, orang yang sombong dengan Allah, sombong dengan nikmat yang Allah beri padanya, sombong terhadap perintah Allah, kitabnya, rasulnya. Maka Allah akan jadikan dia di hari akhirat sebesar semut, lalu diinjak-injak dengan penuh kehinaan di mana saja dia pergi, lalu diusirnya pergi ke sijnun, pergi ke satu penjara dalam neraka Jahannam namanya bulas. Maka di situlah api neraka akan membakarnya dan dia akan diberi minum usarati ahlin nar. Dia akan diberi minum peluh-peluh cecair daripada ahli neraka. Ini di antara gambaran-gambaran yang dapat kita kongsikan, beberapa bentuk kedahsyatan siksaan yang telah Allah Ta'ala sediakan, yang tidak mampu sama sekali ahli neraka itu melepaskan diri. Apatah lagi mereka terus mati dan fana dan binasa tanpa mereka merasai semua azab-azab itu. Sebaliknya Allah Ta'ala akan tetap memberikan kehidupan kepada mereka setelah mereka mati, dan Allah biarkan mereka diseksa sepanjang siksaan itu selama-lamanya.
Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu untuk petang ini insya-Allah kita akan sambung pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.